Okey, kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Okay, seorang tolong baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, sekejap ya. Okey, topik hari ini penyelesaian masalah melibatkan ruang. Okey, kali ini part 2 pula ya. Sekejap. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan ni yang awak semua kena buat dalam buku tulis, alright? Okey, soalan yang pertama. Okey, dia suruh salin gambar poligon sekata yang berikut. Tuliskan ciri-ciri dan nama poligon sekata dalam petak kosong. Okey, yang ini apa nama dia? Siapa tahu yang ini namanya apa? Kalau tak tahu boleh tengok dekat buku teks muka surat. Sekejap ya. Refer buku teks. Sudut. Sudut. Okey, sudut apa nama dia? Okey, boleh refer buku teks muka surat 217. Namanya sudut apa? Sudut. Ada sudut belakang lain, ada perkataan lain belakang itu. Sudut apa nama dia? Sudut pedalaman. Okey, pandai pun. Sudut pedalaman. Okey. Pedalaman tau, bukan pendalaman. Pedalaman. Okey, kemudian yang ini pula namanya apa? Yang ini. Yang ini. Dia refer yang ini, bahagian yang ini. Apa namanya? Pepenjuru. Oh, bukan pepenjuru. Pepenjuru tu dari bucu ke bucu, dari penjuru ke penjuru. Sekarang ini yang ini saja. Apa nama dia? Penjuru. Baru betul. Penjuru. Penjuru atau biasa awak sebut sebagai bucu. Okey? Okay, penjuru. Okey, kalau ini penjuru, garisan yang ini pula namanya apa? Okey, garisan yang ini dari penjuru ke penjuru. Dari penjuru ke penjuru. Apa namanya ni? Penjuru. Penjuru. Andai pun penjuru. Ingat beza dia. Penjuru tu yang bucu je. Tapi kalau garisan tu penjuru. Garisan dari bucu ke bucu tu kita panggil sebagai penjuru. Okey, last kali untuk soalan ni yang ini. Yang bahagian ni apa nama dia? Sisi lurus. Sisi lurus. Okey, namanya sisi lurus. Okey, untuk gambar B pula. Okey, yang ini namanya apa? Yang ini. Namanya apa ni? Benda yang sama dekat sini. Okey, sini pun sama. Cuma beza bentuk dia saja. Yang ini bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bentuk oktagon, yang ini bentuk pentagon. Okey, garisan ni namanya apa garisan ni? Sisi lurus. Sisi lurus juga. Lurus. Okey, sisi lurus. Okey, kemudian garisan yang ini pula. Dari bucu ke sini. Dari bucu ke sini, apa nama dia? Ada nama dia? Paksi simetri. Paksi simetri. Okey, pandai pun. Kenapa apa beza antara pepenjuru dengan paksi simetri? Paksi simetri tak ada penjuru. Okey, paksi simetri tak ada penjuru. Tidak, okey. Ya, paksi simetri tak ada penjuru. Okey. Beza paksi simetri dengan pepenjuru ialah, okey, paksi simetri ni kalau kita lipat dua garisan ni, kita lipat di garisan ni,
Okey, dia akan membentuk bentuk yang sama. Dia akan bentuk macam ni. Dia akan jadi sama besar nanti. Sekejap ya. Bertunjuk dulu. Okey. Ni garisan dia kan. Okey, kemudian kita buat yang ini kan. Ni kita lipat kat sini kan. Lepas tu yang ini kan. Lepas tu yang ini kan. Okey, bentuk dia kalau kita lipat yang belah sini dia akan jadi macam ni. Okey, kemudian yang belah sini pula dia pun akan jadi bentuk yang sama. Okey, itu beza antara paksi simetri dengan perpenjuru. Nampak bentuk dia kan sama ni kan. Itu beza antara paksi simetri dengan perpenjuru. Perpenjuru ni kalau kita lipat bentuknya mana sama. Okey, bentuknya tak sama antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, last kali dia tanya yang ini. Yang ini garisan apa namanya ni? Dia tunjuk apa ni sebenarnya ni? Yang last bawah ni dia tunjuk apa? Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Dia tanya garisan tepi ni. Ya ke guys tanya garisan tepi ni? Tulis ciri dan nama poligon sekata. Oh, dia nak poligon sekata lah. Nama dia apa? Dan nama poligon sekata ni namanya apa ni tadi? Pentagon. Pentagon. Cikgu pun baca soalan tak habis. Pentagon. Okey, yang ini namanya apa? Oh, sorry. Yang ini namanya apa? Yang ini namanya apa ni? Bentuk ni. Yang ada Oktagon. Oktagon. So yang ini namanya oktagon. Okey? Okey, kita bergerak ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia suruh ukur sudut pedalaman yang ini. Dia suruh ukur sudut pedalaman bagi poligon sekata ini. Kemudian dia suruh tulis nilai sudut itu. Bila nak ukur sudut, kita perlukan apa ya? Apa nama peralatan yang kita perlu ada? Protractor. Okey, protractor. Dalam bahasa Inggeris protractor. Dalam bahasa Melayu namanya jangka sudut. Okey, kita perlu ada jangka sudut. Okey. Sekarang ni bentuk segi empat sama. Okey, bila bentuk segi empat sama, kalau perhatikan dia punya sudut dia berbentuk tegak macam ni. Okey. Dia berbentuk tegak seperti ini. Dan kemudian dia berbeza, bentuk simbol sudut tu dia berbeza dengan bentuk yang sudut-sudut biasa. Yang ini dia buat macam bulatan sikit kan. Tapi yang ini dia bentuk segi empat. Okey, bila jumpa bentuk macam ni, sebenarnya kalau kita tak ukur guna protractor pun tak apa sebab sudut yang bentuk macam ni, okey, nilainya adalah 90 darjah. Okey, nilainya adalah 90 darjah. Jom kita tengok betul tak nilainya 90 darjah. Okey, bagaimana cara nak letakkan protractor? Okey, bahagian yang sudut sini, okey, bahagian yang sini mesti selari dengan yang ini. Dia punya yang ini. Okey, mesti letak pusat betul-betul dekat sini. Kemudian garisan yang ini mesti sama dengan nilai kosong. Okey, mesti sama dengan nilai kosong. Okey, so dekat sini kita akan nampak bacaan dia adalah 90. Nampak ni 90 darjah. Kita baca yang daripada sifar ni. Sifar 10, 20. Jangan baca yang daripada 180 ni. Baca yang daripada sifar ni. Sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi bacaan dia adalah 90 darjah. Okay, bagaimana cara nak tulis 90 darjah tu? Bagaimana cara nak tulis 90 darjah tu? 90. Kemudian darjah tu simbol dia macam ni. Sifar kecil di atas. Okey? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, sekarang kita nak ini pula. Okey, garisan dia macam mana cara nak letakkan dia? Garisan yang ini, okey, mesti selari dengan yang sifar ni. Kemudian bucu ni mesti dekat pusat sini, titik pusat dekat sini. Sekarang cikgu gerakkan dia. Okey, cikgu letak dulu dekat titik pusat, kemudian cikgu pusingkan dia. Macam ni. Okey, dia berada di sifar. Lepas tu barulah kita baca dia punya garisan. Sekarang macam ni garisan dia.
kalau perhatikan tak lepas daripada protractor ni kan. Jadi apa yang kita buat kalau ada jumpa situasi macam ni? Apa kita akan buat? Kita akan panjangkan garisan tersebut. Okey, panjangkan saja, ambil pensel, panjangkan sahaja garisan tu. Salah. Garisan yang ini akan kita panjangkan supaya dia kena pada skala bacaan protractor. Okey? Okey, sekarang kita dah panjangkan dia. Kita letak balik protractor tu, sifar. Okey. Bacaan yang kita baca, yang atas atau yang bawah? Yang atas atau yang bawah? Atas. Atas sebab kita letak yang barisan sini sifar kan? Okey, kita baca yang atas. Okey, berapa bacaan dia? Nampak tak? Ni 130, tengah-tengah ni 135, dia dekat sebelah sini. 136. Okey, pandai. So bacaannya adalah 136 darjah. Macam mana cara nak tulis 136 darjah tu? 136. Lepas tu ada simbol bulat kecil kat atas macam sifar. Okey, jelas? Jelas. Okey, soalan yang ketiga. Okey, dia suruh hitung perimeter bagi bentuk gabungan. Okey, perimeter ingat lagi tak perimeter formula dia apa? Tambahkan semua sekali. Okey, sekarang kita check dulu dia punya sisi-sisi dia sama ada nombor atau tak ada nombor. Okey, sisi yang pertama. Ada nombor ke tidak? Tak ada. Ada. Sisi yang kedua, ada nombor ke tidak? Ada. Berapa? 5. 5. Kenapa tahu 5? Padahal sini tak ada 5. Sama Okey, perasan tak dekat sini ada benda Allah ni? Perasan tak? Ada nilai ni, calik-calik ni. Calik-calik ni membawa maksud dia bersamaan dengan 5. Itu je maksud dia. Okey? Dia bersamaan dengan 5. Okey, sekarang seterusnya. Garisan yang ini, sisi yang ini, ada nilai tak? Ada. Ni tengok ni, ada ke tak ada? Ada 1 sentimeter. Ini ada nilai tak? Ada. Kemudian yang ini? Ada. Kemudian yang ini? Ada ke tak ada? Ada. Okey, kenapa ada? Sebabnya awak perhatikan yang ini. Awak perhatikan dia ada calik 2 kan? Okey, calik 2 ni membawa maksud dia sama dengan yang belah sini. Pun calik 2 juga. Okey, jadi sini 1 cm maka di sini pun 1 cm. Okey, seterusnya garisan yang ini ada nilai? Ada. Garisan yang last sekali ada nilai? Ada tak? Ada tak? Ada. Jadi semua sekali ada ni, ada nilai. Alright, so sekarang kita akan masukkan nombor-nombor dia sebab awak dah tahu semua nombor-nombornya. Okey, nombor yang pertama apa dia? 5 cm. Nombor yang kedua? Yang ini 5 cm. Nombor yang ketiga yang ini? 1 cm. Nombor yang keempat yang ini? 7 cm. Okey, kita tambahkan dulu sebab nombornya banyak kan? Tambahkan dulu. Okey, 5 tambah 5? 10. 7? 17. 12 tambah 1? 18. 18 cm. Okey, kemudian kita bawa lagi. 18 cm tu tambah dengan yang belah sini pula. Berapa nilai dia? 7 cm. Kemudian garisan yang ini, sudut yang ini, nilai yang sini? 1 cm. Kemudian yang ini berapa? 5 cm. Last kali yang sini berapa? 5 cm. Kemudian kita tambahkan dia. Okey, bila tambah nombor yang banyak-banyak macam ni, tambahkan dulu nombor yang boleh membentuk nombor 10 supaya awak senang nak mencongak. Okey, first apa dengan apa dulu yang awak akan tambahkan? 5 dengan 5. 5
5 tambah 5, 10. Okey, sekarang ada 10 dalam kepala awak. Okey, kemudian dah tak ada lagi nombor kan? Okey, cari nombor yang paling hampir dengan 10. 18. Okey, 8 dengan 1. 8 dengan 1 berapa? 19. 8 dengan 1, 9. Okey, kemudian awak kena tambahkan dengan 7. Ingat konsep penambahan mencongak. Bila jumpa dengan nombor 9, nombor yang belah sini dia akan berkurang 1. Jadi 7 tambah 9 berapa? 16. Maksudnya dekat sini 10 tambah dengan 16 berapa? 26. 26. Okey, 2 tambah 1 3. 3. Jawapannya 36 sentimeter. Okey. Okay, sekarang soalan B pula. Okey, soalan B. Kita terus masukkan nombor ya. Sekejap. Okey, nombor yang pertama di sini. Apa nilai dia? 2 meter. Macam mana awak tahu nilai dia 2 meter? Okey, dekat atas tak ada nombor jadi kita lihat di bahagian bawah. Faham? Faham. Okey, seterusnya yang ini pula. Berapa nilai dia? 3. 3 meter. Macam mana awak tahu dia 3 meter? Simbol Sebab ada simbol calik satu ni kan, dia sama dengan yang sini kan. Okey, jadi maksudnya semuanya 3 meter. Okey, lepas tu sini berapa? 3. Pun 3 juga. Seterusnya yang ini berapa? 3. Pun 3 juga. Menyampah betul kan, Syed 3 je. Okey, lepas tu yang ini berapa? 3. Pun 3 juga. Okey, kemudian yang sini berapa? 3. 3 juga. Okey, seterusnya yang ini pula berapa? 2. Macam mana dapat 2? 2 ke 3? 3. Macam mana boleh dapat 3? Cuba terangkan pada cikgu. Macam mana boleh dapat 3? Bahagi 2. Kita tak boleh bahagi dengan 2 sebab tak ada simbol calit. Hexagon tu ada 3. Pandai pun. Okey, hexagon ni kat sini kan? Okey. Jadi kalau awak perhatikan semua ada simbol calit ni kan? Okey, jadi maksudnya sini pun ada calit. Jadi bila sini calit nilainya adalah 3 meter. Okey, bila bahagian atas ni 3 meter, jadi 6 tolak 3, 3. Okey? Okey, pandai pun. 3 meter juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tambah lagi dengan yang sini. 2 meter. Okey, last kali yang sini. 6. 6 meter. Okey. Sekarang awak perhatikan, bila nak mencongak, awak perhatikan ada nombor yang sama yang berulang-ulang. Okey, nombor yang sama berulang-ulang tu kalau awak tambah panjang macam ni, awak darabkan terus. Okey, macam mana cara nak darabkan? Awak kira 3 ni ada berapa? Ada berapa 3 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terus darabkan. 6 darab 3 berapa? 18. Okey, 18 kemudian tambah dengan 2. 20. 20 tambah dengan 6. 26. Tambah dengan 2. 28. Kan settle tu soalan tu kan? Tak payah nak guna-guna jari kan? Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat dia suruh tentukan luas bagi bentuk gabungan ini. Okey, luas yang pertama. Okey, yang ini A, yang ini B. Okay, seterusnya ingat lagi tak formula luas segitiga apa dia? Formula luas segitiga apa dia? 1/2. 1/2 tinggi darab tinggi. Nampak dulu nak. Lebar tinggi. Darab tinggi. Ini segitiga. Nampak tak Cepat. Okey, 1/2 darab tapak. Tapak dia yang bahagian bawah ni, berapa tapak dia? 2 meter. Okey, tinggi dia yang mana satu agaknya? Yang belah sini atau yang belah yang ini? Yang sengit atau yang tegak?
Sengit. Yang bukan tinggi nak. Banyak kali dah cikgu ingatkan. Tegak. Yang tegak ni dia punya tinggi. Yang sengit ni namanya dia punya cerun. 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 Okey, yang tinggi, yang tegak ni dia punya tinggi. Sekarang masalahnya dekat bahagian sini dia tak bagi nombor. Bila dia tak bagi nombor, awak perlu kaitkan nombor nilai yang dia bagi pada segi 4 ni. Okay, segi 4 ni mula-mula dia bagi yang penuh 6 meter. Kemudian dekat belah sini dia bagi yang baki sini 1 meter. Agak-agak tinggi segitiga ni berapa meter? 4. Sini 1 5. meter. 5. Macam mana dapat 1 meter? Macam mana dapat 5 meter? Okay, mula-mula kalau awak tengok kat sini 6. Bila kat sini 6, maksudnya yang ini pun 6 meter. Faham tak? Okay, kemudian dekat sini tiba-tiba dia bagi 1 meter. Nampak ni 1 meter? Maksudnya tinggi segitiga ni dia punya baki. 6 tolak 1, dapatlah 5. Okay, itu dia punya punca dapat 5. Okay, sekarang macam mana cara nak selesaikan soalan ni? Macam mana nak cari luas segitiga ni? Apa kita kena buat? Okay, mansuhkan dia. Siapa yang kita akan mansuhkan? 2 dengan 5. 2 dengan 5 tak ada dalam satu sifar yang sama. 2 dengan 2. Okay, 2 nombor yang keberapa dalam sifar 2? 1. Okay, jadi 1 darab 5 sama dengan berapa? 5. 5 meter persegi. Okay? Okay, itu luas A. Sekarang kita cari luas B pula. Okay, luas B ni bentuk segi 4. Apa formula luas segi 4? Panjang darab lebar. Panjang bagi B. Panjang yang ini. Kalau tak ada kat sini, tengok dekat atas. Berapa meter? 2 meter. Darab dengan lebar. Lebarnya yang ini. Kalau tak ada dekat sebelah kiri, tengok kat sebelah kanan. 6 meter. Okay, terus kita darabkan. 2 darab 6 berapa? 12 meter persegi. Dah selesai ke belum? Belum. Apa lagi kita kena buat? Gabungkan. Okay, gabungkan maksudnya guna operasi apa? Tambah. Jadi luas A tambah dengan luas B. Berapa luas A tadi? 5 meter persegi. Berapa luas B tadi? 18 meter persegi. 18 meter persegi. Okey. 5 tambah 8 berapa? 13. 13. Jadi jawapan dia 23 meter persegi. Okey, sekarang soalan B pula. Okey, soalan B, kalau awak tengok bentuk dia macam merepek kan? Kenapa cikgu cakap merepek? Kenapa cikgu cakap merepek? Sebab luas yang awak belajar cuma luas segi 4 sama, segi 4 tepat. Okey, cuba awak tengok ni segi apa ni? Ni segi 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah belajar belum luas segi 5? Belum. Jadi apa yang awak kena buat? Kreatif sikit. Apa yang perlu dibuat? Ya? Apa kena buat? Siapa tahu? Siapa ada idea nak buat apa? Tengok mana yang sama. Okey, yang sama tu yang apa? 80 jarum sebelah 80. Okey, ni 80. Salah pula cikgu tulis. Okey, ni 80. Okey, ni 80. Lagi yang mana pula? Ni 60 kan? Ya. Ni berapa? Cuba cari idea macam mana nak selesaikan soalan ni. Bentuk dia, okey cikgu lukis balik Bentuk dia mula-mula macam gini.
mula-mula bentuknya macam gini. Merah kau cikgu bagi, mula-mula macam gini. Lepas tu, tiba-tiba kan, ada satu bentuk ni dia macam gini pula. Pandainya cikgu lukis. Terus betul lah cikgu lukis ni. Macam gini macam mana tu? Dapat idea tak nak buat macam mana? Mula dia macam gini. Lepas tu dia macam gini. Macam bertindih. Pandai pun. Tapi yang bertindih ni, yang bahagian bertindih ni dia tak mau. Dia tak mau pun. Okay, first apa buat? Apa yang awak kena buat? Tolak. Cara luas segi buat. Pandai. First kita cari dulu luas segi 4 ni. Okay? Yang luas segi 4 ni kita kena cari terlebih dahulu. Berapa panjang dia, berapa lebar dia. Berapa panjang dia? 80 cm. Okey, pandai pun. Okey, formula dia panjang, darab, lebar. Kemudian 80 sentimeter darab dengan 80 sentimeter. Okey, ingat lagi tak macam mana cara nak mencongak? 8. 8, 60. Ambil cari kosong dulu. Kemudian yang ini, sifar ni nak letak gimana? Letak dekat belakang. Ada berapa banyak kena letak di belakang? 2. Okey, dan jangan lupa dia punya sentimeter persegi. Settle yang segi 4. Okey, sekarang yang segi 3 ni pula yang kita kena settle kan. Apa kita kena buat? 60 darab 40. Apa kita kena buat? Ni nilainya dia bagi 40. Setengah darab tapak darab tinggi. Okey, setengah darab tapak darab tinggi. Sekejap. Luas D. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. Berapa tapak dia? Ni tapak 60 cm. 60 sentimeter. Okey, kemudian berapa tinggi dia? Tinggi 40 cm. macam mana dapat 40? Macam mana dapat 40? Okey, 80 asalnya ni 80. Okey, tolak dengan 40. Okey, cikgu ulang balik untuk yang tak berapa nak faham. Asalnya ni panjang dia 80. Okey. Asalnya panjang dia 80. Kemudian bila datang si segi 3 ni ngada-ngada datang dekat rumah si segi 4 ni. Okey, yang dekat bahagian sini dah tinggal 40. Maksudnya tinggi dia dekat sini adalah 40. Nya 80 tolak dengan 40 dapat 40. Faham ke tidak? Faham. Faham. Sekejap cikgu undo balik. Okey, seterusnya. Apa lagi kita kena buat selepas tu? Pemansuhan. Pemansuhan. Siapa yang akan kita mansuhkan ni? 2 dengan 60. 2 dengan 6 dulu ya. Okay, 60. Okey, 2 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 1. Nombor yang keberapa dalam sifir 2? Pandainya. 6 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 3. Nombor yang keberapa dalam sifir 2? 4. Okey, lepas tu kita congak je terus. 1 darab 30, 30 darab 40. Okey, macam mana nak congak? Cikgu ingatkan balik. 3 ni darab dulu dengan 4. 3 darab 4 berapa? 12. Kemudian kita kena letak sifar yang belakang ni. Ada berapa sifar belakang dia? 2 sifar. Okey, letak sentimeter persegi. Okey, sekarang belum selesai lagi, kita kena fahamkan betul-betul. 1200 cm persegi ni adalah untuk kedua-duanya. Okey, untuk kedua-duanya. Sekarang ni dekat bahagian yang ini, sekejap ya. Cikgu tukar balik. Pandainya cikgu. Okey, dekat bahagian sini. Warna hijau. Okey.
Okay, bahagian yang sini kalau perhatikan dia bertindih tau. Dia bertindih dengan yang ini. Nampak dia bertindih. Padahal yang bahagian segi 4 ni tadi ni, kita dah dapat 6,400. Tapi yang ini kalau kita gabungkan dua-dua, dekat bahagian sini dia bertindih. Jadi apa yang kita kena buat kalau ada pertindihan kat sini? Kita kena tambahkan ke? Dia bertindih yang bentuknya tak berubah. Ini tadi bentuk segi 4 tapi dia Tolak. tolak. Masalahnya kita nak tolak dengan apa? Ini nilai dia 1,200. Ini nilai dia 1,200 tapi cuba perhatikan bentuknya, sama ke tak sama? Sama. Sama. Jadi apa kita kena buat dengan segitiga ni? Tolak. Tak boleh tolak. Cuba tengok bentuknya sama besar ke tidak? Sama. Jadi kita kena buat apa? Pandai pun. Siapa yang bagi jawapan tu? Siapa? Amin. Ya Allah, pandainya. Okey, jadi langkah seterusnya, okey, 1,200 tu kita kena bahagikan dengan 2. Okey, awak boleh bahagi panjang atau awak boleh buat macam ni. Okay, cikgu buat macam ni sebab cikgu nak mansuhkan. Tapi kalau nak bahagi panjang pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu akan mansuhkan siapa dengan siapa untuk 1,200 bahagi 2 ni. 2 dengan berapa? 2 dengan 12. 2 dengan 12. 2 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 6. 6. 2. 1. Apa? Nombor yang pertama. 12 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 6. 6. Sifar nombor yang keberapa dalam sifir 2? Sifar. Sifar nombor yang keberapa dalam sifir 2? Sifar. Sifar. Jadi jawapan dia 600. 600 cm persegi. Okey, 600 cm persegi tu siapa? Ini 600 cm, nampak tak? Warna hitam Sekejap. Ini nilai dia 600 cm persegi. Yang ini pun nilainya 600 cm persegi. Jadi sekarang ni nilai yang ini, yang belah sini dia bercantum. Dia bercantum dengan yang segi. Lepas tu apa kita kena buat yang 600 ni? Yang bercantum ni, yang bertindih-tindih ni, apa kita kena buat? Tambah. Dia bercantum. Jadi maksudnya dia bertindih. Bila dia bertindih, sebenarnya dekat sini dah ada 6,400. Dekat sini ni yang asalnya ada 6,400. Kemudian bila tindih dekat segitiga ni, ada 600 kat sini yang bertindih. Maklumatnya bertindih. Jadi apa kita kena buat dengan 600 tu? Tolak. Pandai pun. Apa tolak apa? 6,400 dan 600. Okey, 6,400 cm persegi tolakkan dengan 600 cm persegi. Okey, sifar. Okey, 4 tolak 6. Yang sebelah 6 tinggal. 5. Atas 4 jadi 10. 10 tolak 6. 4. 4 tambah 4. 8. Jawapan dia 800 cm persegi. Okey, soalan yang kelima. Okay, dia suruh nyatakan isi padu bongkah di bawah. Okey, yang ini kita jadikan dia sebagai A, yang ini kita jadikan dia sebagai B. Okey, yang ni direct. Okey. Dua-dua bentuk segi, dua-dua bentuk kubus dan cuboid. Okey. Ingat lagi tak formula isi padu? Apa dia? Bagi kubus dan cuboid. Panjang, darab, lebar, darab tinggi. Panjang, darab, lebar, darab tinggi. Berapakah panjang bagi A? Tengok kat sini. Tak ada kat sini, tengok kat atas. Kalau ada kat atas, tengok kat belakang. Berapa? 14 cm. Okey, kemudian lebarnya. Lebarnya yang menyerong garisannya tu. 14 cm. 10 cm. Tingginya berapa? 14 cm. 14 cm juga. Okey, 14 cm. 14 cm. Oleh kerana nombornya besar, maka kita akan darabkan dalam bentuk lazim.
Okey. Okey, 4 darab 4, 16. 16. 1 darab 4, 4. tambah 1, 5. 4 darab 1, 4. 1 darab 1, 1. 1. Kemudian tambahkan 5, 4, 9, 1. Jadi jawapan dia dah dapat jawapan belum? Belum. Okey, belum dapat jawapan. Okey, kemudian 196 tu kita darabkan lagi dengan 14. Sebabnya 14 ada 3. 1, 2, 3. Ni baru darab dengan 2 kan? 14 kan? Okey, sekarang 6 darab 4, 24. 24. 9 darab 4, 36. 36 tambah 2, 38. 38. 1 darab 4 4. tambah 3, 7. 7. Okey, sebab darab dengan 1 kita terus ambil nombor yang sama. Okey, 4, 8 tambah 6 berapa? 14. 8 tambah 8, 9 tambah 1, 10. Okey, 1, 2. Jadi jawapan dia 2,744 cm padu. Okey. Okey, soalan cuboid B pula. Cuboid B, okey, formula dia sama, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, berapakah panjang dia? 10 cm. 10 cm. Lebar dia berapa? 6 cm. 6 cm. Tinggi dia berapa? 8 cm. 8 cm. Okey, mana yang kita boleh congak, kita congakkan. Mana yang tak boleh congak, baru kita darab dalam bentuk lazim. 10 darab 6, boleh congak tak? Boleh. Boleh. 10 darab 6 berapa? 60 cm. 60, kemudian kita darabkan dengan 8. Okey. Okey, Sifa darab 8, Sifar. 6 darab 8, 48. 48. Jadi untuk cuboid B, okey, isi padunya adalah 480 cm padu. Last sekali apa yang perlu dibuat? Gabungkan. Gabungkan dia. Bila kita gabungkan dia, maksudnya kita guna operasi apa antara A dan B? Tambah. Kita guna operasi tambah. Okey, apa tambah apa? 2744 tambah Tambah 410. Okey, tambah dengan 480 cm padu. Okey, 4 tambah sifar, 4. 4 tambah 8, 12. 12. 7 tambah 5, 12. 12. 2 tambah 1, 3. Jadi jawapan dia 3,224 cm padu. Okey. Soalan yang B ni Okey, cuba tengok. Soalan yang B ni bentuk dia bentuk tangga. Apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat dengan gambar rajah ini? Supaya dia tak jadi bentuk tangga tapi dia jadi bentuk kubus atau cuboid. Apa yang kita kena buat dengan bentuk ni? Letakkan garisan. Okey, kita kena letakkan garisan, maksud kita pecahkan dia kepada dua bentuk. Okey. Di mana garisan tu cikgu perlu buat? Tengah-tengah. Tengah-tengah tu di mana? Di sini atau 18. melintang atau menegak? Menegak. Menegak. Okey, jadi garisan tu macam ni. Betul? Betul. Okey, jadi sekarang kita dah dapat dua bentuk. Yang pertama A, yang kedua B. Okey, sekejap. Cikgu alihkan sikit. Jap. Okey. Okey, sekarang bentuk A. Okey, bentuk A, dia punya formula dia panjang darab lebar darab. Darab tinggi. Berapa dia punya panjang dia? 36. 36 tu daripada hujung sini ke hujung sini. Sekarang kita sampai sini saja.
Nampak tak? 20. Dia sampai sini je. Tengok betul-betul. Tak ada dekat sini. Okey, tak ada dekat sini. Tengok dekat atas sini. 16 mm. Nampak pun. 16 milimeter. 16 milimeter. Darab dengan lebar. Lebar A berapa? 18 mm. 18 milimeter. Darab dengan tinggi. Berapakah tinggi bagi A? Okey, kejap. Cikgu adjust dulu. Tinggi A yang kat sini. Okey. Kalau kat sini tak ada, kita tengok dekat belah sini. Kejap. Okey, kalau dekat sini tak ada, tengok belah sini. Bila belah sini, tengok, okey. Oh, dia tak bagi yang kat bawah, dia bagi dekat atas pula. Okey, bila dia bagi dekat atas, maksudnya awak kena guna operasi tolak, buang sebab nak baki dia. Buang dari siapa? Buang dari yang A, yang asal. Asalnya berapa? Okey, asalnya tengok yang kat sini, asalnya yang ini. Kalau kat sini tak ada maklumat, tengok di belakang dia pula. Ada maklumat tak? Ada. Nampak pun dia punya maklumat. Okey, berapa maklumat dia? 35. 35 tolak dengan berapa? Tolak dengan 18. Okey. 5 tolak 8 tak boleh. Sini 2, sini 10. Okey, 10 tolak 8? 2 tambah 7. Jadi jawapan dia 17 milimeter. Tingginya adalah 17 milimeter. Okey, nombor besar macam ni kita akan darabkan dalam bentuk lazim. 6 darab 8. 48. 48. 1 darab 8. 8 Tambah 4. 12 Okey, 16. 882 milimeter persegi. Kemudian kita darabkan lagi dengan 17. 288 milimeter persegi darab pula dengan 17 milimeter. Okey, 8 darab 7. 56. 56 tambah 5. 61. 2 darab 7. 14. 14 tambah 6. 20. 20. Okey, ni 8, ni 8, ni 2. Tambah 9, 8, 4. Jadi milimeter padu. Okey, baru cari A. Kita belum cari B lagi. Sekarang kita cari B. Pun sama formula dia, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, berapa panjang bagi B? 20 mm. Macam mana dapat 20 milimeter? Atas. Tengok bahagian belakang. Apa dia? Oh, sebab ada di bahagian belakang. Okey, betul. 20 milimeter. Okey, darab dengan lebar. Berapa lebar dia? 18 18 mm. milimeter. Darab dengan tinggi. Berapa tingginya? 35 mm. 35 milimeter. Okey, 20 darab dengan 18. Berapa dapat? 5 darab 8. Sifar Darab 8. 16 16. Okey, sifar 2. Okey, 360 milimeter persegi. Kemudian darabkan dengan 35. Okey, bila nombor besar semua macam malas kan? Okey, darab dengan 35. Okey, sifar darab 5. Sifar 6 darab 5. 30. 30. 3 darab 5. 15. 15 tambah 6. 18. Sifar darab 3. Sifar 3. 18. 18. 3 darab 3. 9. Tambah 1. 10. 10. Okey, 8 tambah 8. 16. Okey, ni betul Nisa. 1 milimeter padu. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Gabungkan. Maksudnya Gabungkan. kita operasi tambah. Okey. Tambah. A tambahkan dengan B. Okey, A berapa nombor dia? Si padu A berapa?
Dia 4,896 milimeter padu. Tambahkan dengan isi padu B. Berapakah isi padu B? 12,600 milimeter. Okey. 69. 8 tambah 6 berapa? 14. 14. Tak tambah 3? 7. 7. Jadi jawapan dia 17,496 milimeter padu. Okey, soalan yang terakhir ke ni ya? Oh, ada satu lagi soalan. Ada 8. Okey, ada satu lagi soalan, ada 2 lagi soalan. Okey, dia suruh selesaikan masalah. Ayah memotong bahagian tengah berbentuk kubus daripada sebuah bongkah berbentuk cuboid seperti gambar rajah. Okey. Bapak dia potong yang tengah-tengah sini. Faham tak? Tak faham. Faham sekejap, cikgu lukis dulu. Tak faham dan bacaan kena lukis. Orang kan selalu macam tu. Okey, mula-mula dia macam gini. Apa ni cikgu buat ni? Aha. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni lagi? Balik cikgu. Itulah. Sekejap. Cikgu adjust. Macam susah je nak adjust je lah. Macam ni lawan ni macam ni. Okay. Okay, mula-mula dia macam gini. Alright. Bila dia macam gini, bentuk dia asal dia macam ni. Lepas tu bapak dia datang, bapak dia pergi potong yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni bapak dia potong. Jadi langkah pertama buat apa? Cari luas Si padu bagi. Cari dulu yang besar ni. Okay, cari dulu yang besar. Okay. Jadi nak cari yang besar tu. Okay, ni untuk besar. Okay, formula dia panjang darab Darab tinggi. Okay, panjang dia berapa? 18. 18 cm. Lebar dia berapa? 6 cm. 6 cm. Tinggi dia berapa? 12 cm. 12 cm. Okey, kemudian buat dalam bentuk lazim. Darab dengan 6. 8 darab 6 berapa? 48. 8. 1 darab 6 berapa? 6. Tambah 4. 10. 10. Jadi sentimeter persegi. Kemudian darabkan pula dengan 12 sentimeter persegi darab dengan 12 sentimeter. 8 darab 2? 16. 16. Okey, Sifah darab 2? Sifar. Tambah 1? 1. 1 darab 2, 2. Bawah ni nombor yang sama. Tambahkan. 9, 2, 1 sentimeter padu. 1296 sentimeter padu untuk semua sekali. Sekarang ni bapak dia potong dekat tengah-tengah sini. Apa kena buat? Tolak. Sebelum tolak kita kena cari dulu dia punya isi padu ni. Okay, sebelum tolak kita kena cari dulu. Okay, apa nombor untuk isi padu yang kecil ni? Kecil, sekejap ya. Kecil. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Darab tinggi. Okey, berapa panjang bagi yang kecil tu? 6 sentimeter. Lebarnya berapa? 6 cm juga. Pun 6 sentimeter juga. Tingginya berapa? 6 cm. 6 cm. Okey, 6 darab 6? 36. 6 sentimeter darabkan dengan 6 sentimeter. 6 darab 6? 36. 6. 3 darab 6? 18. Darab 3? 20. 216 sentimeter padu untuk yang Padu. kecil tu. Jadi dah dapat yang besar, dah dapat yang kecil, barulah kita tolakkan. Okey, besar tolakkan dengan kecil. Okey,
Jadi 1296 cm padu tolakkan dengan 216 cm padu. Okey, 6 tolak 6 sifar, 9 tolak 1 8, 2 tolak 2 sifar 1. Dapatlah jawapan dia 1080 cm padu. Ini soalan 6-1. Berjela-jela panjang dia kan? Okey. Kemudian dia kata kira isi padu cuboid yang asal. Dah cari belum? Dah. Dah. Berapa isi padu cuboid yang asal? 1296. Oleh kerana jalan kerja kita bersepah-sepah, maka kita jawab kat sini Okey, yang pertama isi padu kubus. Satu kubus tadi? Yang ini kan kubus kan? Yang ini. 6, 6, 6 kan? Berapa isi padu kubus? 216 cm padu. padu. Soalan yang kedua. Kira isi padu cuboid yang asal. Isi padu cuboid yang asal. Okey, 1296 cm padu. Ialah 1296 cm padu. Okey. Yang ketiga, adakah isi padu bongkah yang tinggal ialah 936? Tak. Tidak. Okey, tidak. Okey, awak dah buktikan belum? Dah. Yang ini kan? Okey. Bila awak buat kat sini, dia kata buktikan sebab awak dah jalan kerja kat sini, awak kena sambung. Tidak. Lepas tu awak kena cakap isi padu bongkah yang tinggal ialah, masukkan nombor yang betul, ialah 1080 cm padu. Dah siap soalan awak. Okey, soalan yang terakhir. Ni nanti awak kena rujuk balik nak buat. Okey, P. Kawasan sawah yang diusahakan oleh Pak Ali adalah seperti gambar Raja Belorek. Okey, ini sawah dia. Sawah Belorek. Kira keluasan sawah Pak Ali. Okey, apa yang kita kena buat? Darab. Darab. Apa darab apa? Terus dia nak darab. Macam mana nak cari luas tu? Awak kena ingat bila mencari luas, okey, hanya dua bentuk saja awak belajar, iaitu bentuk segi 4 dan segi 3. Sekarang ni bentuk dia ni bentuk trapezium. Jadi awak belum belajar. Jadi langkah pertama apa yang awak kena buat? Cari semua dulu. Okey, cari semua sekali terlebih dahulu. Okey, semua sekali tu maksudnya dia berbentuk apa? Semua sekali. Dia berbentuk apa ni? Segi 4. Pandai pun dia berbentuk segi 4. Okey, kejap. Jadi awak cari dulu. Sini cikgu buat. Luas segi 4. Okey. Formula dia panjang, darab, lebar. Berapa panjang dia? 15 meter. 15 meter. Berapa lebar dia? 12. 5. Okey, 12 nak. Ni segi 4 sayang, ni kan bentuk segi 4 ni cikgu lukis ni. Okey, 15 darab dengan 12. 5 darab 2? 10. 1 darab 2? 2. Tambah 1? 3. 3. Okey, 2 sifir 1 nombor yang sama. 5 tambah 3? 8. Jadi jawapan dia 180 meter persegi. Ini untuk luas segi 4 yang asal. Okey, bila awak ambil yang asal, okey, yang asalnya dia berbentuk macam ni. Tapi luas dia cuma yang ini sahaja. Jadi yang belah sini, yang belah ini dia tak mau. Apa kena cari pula? Apa lagi kena cari? Cari luas Segitiga. Pandai pun. Cari luas segitiga. Okey, formula luas segitiga 1/2 darab Tapak
Tapak. Darab Darab tinggi. tinggi. Okey. 1/2 darab tapak. Berapa tapak dia? 5 5 meter. meter. 5 meter. Berapa tinggi dia? 13 meter. Itu bukan tinggi. Kan cikgu cakap tinggi tu maksudnya yang menegak. Barisan yang tegak. Berapa? 12 meter. Okey, 12 meter. Okey, kita akan mansuhkan. Siapa yang akan kita mansuhkan? 2 dengan 12 2 dengan 12. 2 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 1. 12 nombor yang keberapa dalam sifir 2? 6 Kemudian kita comakkan aja. 1 darab 5, 5. 5 darab 6, 30. 30 meter persegi. Okey, sekarang kita dah dapat yang ini. Yang ini dah dapat. Jadi apa kita kena buat? Tolak kan? Jadi luas segi. Aku tolak apa? segi Luas 4 segi. Okey, luas segi 4 tolak dengan luas segi di 3. Okey, luas segi 4 tadi berapa? 180 meter persegi. Luas segi 3 tadi berapa? 30 meter persegi. 10 meter persegi. Jadi jawapannya berapa? Sifar. Okey, 150 meter persegi. Kata soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua. Berapakah panjang tali air di sekeliling sawah Pak Ali? Dia kata di sekeliling sawah Pak Ali. Maksudnya topik apa ni? Tambah. Tambahkan semua sekali. Okey, apa yang kita akan tambahkan? 15 meter. Okey, 15 meter tambahkan dengan 13. 13 meter tambahkan lagi dengan tambahkan lagi dengan 5 meter. berapa? 10. 5 meter Oh, 10 okey, pandainya. Okey, Amin yang jawab tu. Okey, 15 tolak 5 dapat 10. Satu lagi nombor apa dia? 12 meter. Okey, tambahkan semua sekali sebab bila dia tanya berapakah panjang tali air di sekeliling sawah, bila dia kata sekeliling sawah tu maksudnya tajuk perimeter. Okey, 5 tambah 5. 10. Oh, okey. 50 meter. 5. Okay, nanti nak jawab kalau masih lagi tak faham terutama topik yang luas dengan isi padu tu tolong rujuk balik video. Boleh? boleh. Allah hari Isnin kita jumpa lagi. Alright. Okey. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih semua. Kerja jangan tak buat. Okay, jangan tengok aja tapi tak buat. Alright. Okey. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih, Salam. cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu. Bye. 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 Bye-bye. Bye. Bye. Assalamualaikum cikgu. Bye. Waalaikumsalam.